Di awal percintaan, sungguh indah hidup kita, dan kemesraanmu membangkitkan kasih sayang. Betapa relaku berkorban untukmu. Come on, babe. Tetapi mengapa dengan tiba-tiba engkau membenciku, hingga kau tergamak tidak sudi lagi memandangku. Oh, di mana sumpah setiamu dahulu, oh, sayang. Assalamualaikum guys. Bersama aku Fika dalam The Show. Bersama aku macam biasa Pim dari channel Life of Pim dalam segmen kami The Show XLOP. So macam mana? Apa macam lagu tadi? Anda mau request lagu apa? Sila komen di bawah. Ya, lepas ni nak request lagu apa? Okay, cuma tadi nyanyian daripada Pim Leon dan okay. Fika Aziz. Okay guys, so cukup pasal karaoke dah saja geram tengok mic depan mata. Pim, hari ni kita nak bercakap tentang Cross Guild. Yes, Cross Guild, the legendary group. Gila. Ini grup bukan biasa-biasa guys. Ya, sampailah ni aku still tak percaya Bim Bagi diangkat sebagai seorang Yonko. Itu satu kan. First, apa orang kata, belum cukup lagi dengan kejutan yang bagi menjadi seorang Yonko, datang pula satu lagi kejutan Cross Guild ni buatkan memang nama bagi masa tu memang memang kata viral habis lah. Orang nak cakap pasal bagi, gila betul. Dia Cross Guild ni dia muncul dengan tiba-tiba, langsung tak ada apa yang kita boleh teka sebelum ni, dan Tak ada warning. Tak ada warning, tiba-tiba saja. Dan kita tertanya-tanya sebelum ni sebab apa bagi ni diangkat jadi Yonko kan. Dan memang terbukti dalam chapter 1056 ada dua sebab kenapa kita boleh faham dengan logiknya mengapa bagi diangkat jadi Yonko. Yang pertama sebab peningkatan kekuatan drastik organisasi itu. Yang kedua, dia wujudkan satu sistem baru untuk letak bounty, nilai bounty untuk seseorang Marine. Yang ni Pim, mana-mana kumpulan lanun tak pernah buat benda ni. Cross Guild dia dah macam dah cipta sejarah baru dalam dunia lanun, yang mana tak pernah lagi mana-mana kumpulan lanun berani buat sampai macam ni, ataupun mungkin tak pernah terfikir untuk buat macam ni. Ada apa Pim nak sebut pasal benda tu? Dia best lah sebab diorang kali ni melanggar Marine, sesuatu yang memang yang macam kau cakap tadi tak pernah pirate lain buat. And of course ini adalah sesuatu yang sangat-sangat best sebab apa orang kata macam ni, yalah, bagi baru saja diangkat sebagai Yonko, terus dah ada apa orang kata, dah ada action, dah ada benda nak buat. Dia bukan macam orang kata macam Blackbeard lah. Kita ambil contoh Blackbeard kan. Blackbeard naik jadi Yonko sebenarnya tak ada apa sangat kan. Kita nampak dia macam buat hal sangat, dia masih fokus dengan apa kekuatan ketenteraan dia kan, untuk cari devil fruit dia, tapi dia tak ada kacau. Tapi dia tak ada kacau Marine dah. Mungkin sebab ialah sebelum tu dia dah langgar tempat Marine juga kan. So lepas tu dia diam je lah. Lepas jadi Yonko tu macam chill. Sama juga macam boleh katakan untuk Yonko lain pun kita tak tengok, tak ada macam orang langgar sangat Marine. Aku rasa yang betul-betul jelas Yonko yang langgar Marine ni memang Whitebeard je kan. Betul tak? Aku rasa pirate lain macam Kaido ke Big Mom tak ada untuk ditonjolkan kepada kita lah kan. Tak ada lah kita nampak. Even Whitebeard pun sebab Marine yang cari pasal kan. Dengan itu kan itu Marine yang cari pasal dulu kan. Marine yang cari pasal. Tapi apa yang bagi buat ni dia memang legend lah. Bagi legend. Bagi legend. Bukan pasal langgar Marine sesaja kan. Letak bounty atas kepala Marine tu pun adalah sesuatu yang sangat-sangat aku rasa pirate lain semua benda akan respect kat dia. Macam wow, this is an opportunity kan. Macam at least kita yang kena bounty sebelum ni, kita sebagai pirate kena bounty, kita lari je daripada Marine. Kalau kita nak lawan diorang ke nak kejar diorang, kita bukan dapat apa-apa. But this time dengan bagi punya something dia punya organisasi projek dia ni dapat buat something untuk pirate kan. Memang cash tu dia kan. dia dah ubah, dia dah jadi satu game changer. Dia dah jadi satu dia dah bawa satu perubahan yang besar lah dalam dunia. Sebab boleh bayang tak macam lepas ni macam mana Marine nak buat kerja. Sebab kalau mereka nak memburu lanun, macam mana dia nak memburu lanun sedangkan diri mereka sendiri yang sedang diburu. Kan dia tak tenang lah. Dia tak tenang lah. Bagi jangan ingat selama sorry jangan ingat selama ni korang berlayar atas laut tu macam korang yang raja, macam pirate kena
lari. Ya. No, now korang pun kena hati-hati dekat laut tu kan. Sebab tiba-tiba kan boleh tiba-tiba boleh kena serang apa semua kan. Sebelum ni kalau nampak Marine memang lari lah. Cuma apa benda aku nak sebut tadi, aku dah lupa Pim. Alamak, sorry terkacau lah tadi. So Pim, bila bercerita tentang bounty Marine, saat kita hold saat kat situ, aku tertarik macam mana keharmonian dalam tu, yang dalam macam mana kerjasama yang terjadi dalam Cross Guild tu. Siapa dia muncul macam-macam soalan. Siapa yang yang timbulkan idea, ataupun sejauh mana kesahihan, sejauh mana kebenaran bahawa Mihawk dengan Crocodile ni memang berada di bawah bagi, ataupun sebab kita tahu bagi ni dia terkenal dengan bluff. Even kubu dia pun nama Empty Bluff Island, dan dia order sedang memainkan, memang order sedang inject perwatakan badut, konsep badut sejati dekat dalam diri bagi. Betul. Ni yang mana bagi ni penuh dengan penipuan, penuh dengan penyamaran, penuh dengan bluff. Dia kalau apa yang disebut tu maksudnya ada sesuatu yang dia sedang putar belit kan, kebenaran tu, yang mana kita tahu kalau apa yang bagi cakap tu kita tak boleh nak percaya 100%, sebab bagi selalu boleh timbulkan satu persepsi yang mana kalau dia buat benda tu akan jadi, sampai persepsi tu akan merebak di luar dia punya kawalan, sampaikan even world government sendiri boleh percaya dan anggap dia satu ancaman yang sangat besar. Betul. Itu ada. Aku teringat sebelum ni, masa awal-awal 1056 ni keluar kan, ramai orang rasa yang ramai orang mula rasa sangsi lah dengan bagi. Macam adakah bagi ni watak yang Oda create, macam nak cakap masa awal-awal. Okay, kita ambil contoh macam cerita Naruto lah. Kita ada watak Tobi kan, yang Tobi end up muncul adalah Obito sebenarnya. Lepas tu yelah sebenarnya bodoh-bodoh je awal-awal kan, tapi lepas tu jadi serius. So ramai merasakan, dan ramai mula rasa macam tu lah. Mungkin bagi ni Oda buat karakter yang awal-awal je bodoh, tapi sekarang mungkin dia dah tunjukkan kekuatan dia sebab tu dia boleh jadi Yonko. Dia dah tunjukkan kekuatan dia sebab tu dia boleh recruit Mihawk dan juga Crocodile. Aku rasa, aku first bila dengar macam mungkin menarik, cuma aku tak rasa Oda nak pergi ke arah tu lah. Aku still rasa yang Oda tetap akan buat karakter bagi ni, macam mana nak cakap, tetap karakter yang macam kau cakap tadi lah kan, bluffing, a bit of stupid, suka menipu dan sebagainya. Sebab aku rasa itu tarikan utama karakter bagi. So kalau Oda tiba-tiba nak macam buat dia tak again, kalau sorry lah kalau kau ambil contoh macam Tobi lain sikit tau. Tobi bukan karakter yang kau nampak jelas perwatakan dia sangat, walaupun kita tahu dia diperkenalkan secara bodoh-bodoh. Tapi bagi ni daripada awal dia memang dah macam tu. Memang dia dah macam tu. Memang daripada kecil. Dengan flashback dia semua benda kan. And aku suka karakter dia macam tu. Ramai orang suka karakter dia macam tu. So aku tak rasa Oda nak ambil 360, apa kata nak ubah karakter dia macam tu lah. It should be maintained as it is. Sebab itu yang buat kena menarik. Kita ambil contoh again lah, macam masa dia Shishibukai kan, masa Marine tarik title Shishibukai tu, masa nak pergi tarik, tengok macam mana dia perangai dia tu kan, macam dia semangat semua orang. Okay dia nak serang kita macam dia nak tunjuk dia nak serang balik. Dia macam bagi semangat dekat team dia, walaupun end up dia sendiri cakap okay dia nak berlari, nak lari kan. Tapi itu yang menarik tentang dia. So dia tu walaupun dia tak function, tapi sekeliling dia tu yang akan jadi function untuk dia, sama macam Marineford dulu. So at least now dalam situasi ni kan Vika, Cross Guild ni, yes memang kepala dia besar kat situ dengan muka acah-acah, keluar lidah semua benda, lepas tu dengan pedang Mihawk ni Crocodile. Macam aku cakap tadi lah, dia just perlu bluff whatever apa yang nak buat, tapi dua orang ni akan buat kerja juga macam mana. Dia memang takkan buat kerja lah. Itu dah pasti. Dia just tumpah nama. Dia just tumpah nama, acah-acah leader, tapi yang buat kerja tetap orang lain. Sorry aku tambah sikit lagi. So untuk macam mana nak macam nak cakap, macam mana nak dapat keyakinan untuk Dracul Mihawk Crocodile ni join. So it can be the same way lah daripada bluff dia. Kadang-kadang rasa macam boleh jadi yang mungkin Mihawk or even Crocodile ni macam saya cakap Afika tak tahu pun diorang ada dalam Cross Guild ni kan. Mungkin macam bertemu je secara tak sengaja kan, lepas kena kejar dengan Marine ke apa benda kan. Tapi bincang-bincang sikit, tiba-tiba dah jadi Cross Guild pun boleh jadi. Tapi tetaplah macam mana pun bagi pandai. Yang aku suka dia sebagai perangai dia tu, dia pandai letak diri dia sebagai spotlight, walaupun hakikatnya dia tak buat apa-apa. Dia just cakap macam yang aku sebut tadi Pim kan. Kita jangan terus percaya pasal Cross Guild tu. Kita kena letakkan juga sanksi tu, sebab ni adalah bagi. Tapi kita tahu kalau benda ni sahih pun, still Oda akan ada satu cara untuk buatkan benda ni jadi logik yang kita boleh terima. Sebab ni adalah bagi kan. Oda pasti akan ada cara. Kalau itu kehebatan dia lah. Itu kehebatan bagi. So pasal sebenarnya Pim, bila
bercerita tentang bagi, Mihawk, Crocodile. Bila bagi boleh rekrut seseorang, ni kita cerita ke arah ni lah. Kalau bagi boleh sampai merekrut, boleh meyakinkan Mihawk, aku tak faham sebab macam dan aku tak boleh nak terima juga sebab tu adalah Mihawk, Pim. Tu adalah world's strongest swordsman. Tu adalah pendekar pedang yang berada di satu hierarki yang paling tinggi, and even Zoro pun tak percaya Mihawk boleh bekerja bawah bagi. Bukan bekerja lah, boleh, tapi dia cerita kalau kita tolak bekerja pun, Mihawk boleh membiarkan seseorang seperti bagi untuk diletakkan di atas untuk memimpin organisasi yang dia sedang terlibat. Tu satu benda yang aku tak boleh nak terima. Memang tu lah Fika. Bagi aku, kau susah terima kan, tapi bagi aku macam menarik gila. aku tak tahu, aku rasa macam menarik gila. Aku teringin nak tahu macam mana kan, apa dia buat tu sampai orang yang macam Draco Mihawk dengan Crocodile pun boleh. Yalah, kita dalam konteks kita ni, kita lebih kurang macam terpedaya lah dengan permainan bagi tu kan. Macam mana boleh terjebak dengan benda-benda macam ni. Best lah sebab, tapi itulah macam aku cakap tadi kan Fika, kemasukan diorang dua ni memang sangat-sangat macam cakap memang best gila. Memang untung gila lah bagi. Macam dia dapat Draco Mihawk, orang yang boleh katakan side of kekuatan lah. Macam tu lah. Aku berpegang macam apa aku cakap tadi. Dia tak perlu buat apa-apa, orang dia kena buat kerja. So dia ada Mihawk, orang yang memang kuat gila. Dia hantar seorang je dah boleh settle lah. Lepas tu dia ada sebelah dia pula, dia ada Crocodile yang boleh katakan hebat dalam pemikiran dia. Kita dah tengok macam mana dia handle BW, Barrack Works kan. Macam mana dia orang kata macam mana, dia mind map semua benda. Dia strategist. Strategist untuk nak masuk Alabasta semua benda. So dia bab fikir, strategis, plan-plan semua ni boleh bagi Crocodile lah. So dengan adanya dua orang ni bagi memang okay, bagi tak payah buat apa. Kalau Crocodile dengan Mihawk nak jadi macam leader dalam group ni pun dia okay. Yang penting nama tu tak dapat dia kan. Kalau kau bayangkan Mihawk lawan semua orang, dia menang, Crocodile punya plan jadi, tapi tetap bagi akan dapat confirm. Betul. Itu Oda boleh buat macam tu. Dia boleh buat satu jalan cerita, and kita boleh terima faham lah, kita boleh terima pakai benda tu logik. Okay, sebab apa? Sebab tu adalah bagi. Memang tu adalah bagi. Tu adalah badut dia. So okay babe, sekarang kita bercakap pasal poster bounty milik yang dikeluarkan oleh Cross Guild tu lah. Apa yang kita perasan kat situ, ada bintang. So berbeza. Kalau kat situ ada tiga poster bounty, yang mana tiga orang marine tu, bagi aku rasa kita tak kenal, tapi berbeza jumlah bintang yang ada dalam poster bounty tu. So bila tengok bintang dekat situ, apa yang hang rasa yang menjadi pengukur untuk bagi tetapkan jumlah bintang untuk setiap anggota marine? Dia ukur melalui pangkat ke, ataupun dia ukur melalui kekuatan marine tu sendiri ke, ataupun ancaman kepada organisasi Cross Guild tu ke? Dia cacau macam world government, ataupun dia ukur orang yang individu yang dia geram. Contoh macam Vice Admiral Stainless yang ambush dia punya pulau, dia punya kubu kan. So Stainless tu tak silap memang berapa bintang aku tak sure, tapi memang banyak sebab bagi mesti takkan biar. Apa pendapat Hampir berkenaan dengan jumlah bintang tu? Bagi tentukan melalui apa? Aku satu benda yang aku suka poster ni sebab Oda ubahlah konsep dia, tak sama macam poster yang WG keluarkan untuk pirate. So that's one of the thing aku suka. Cuma ada dua benda yang aku tertanya lah. Macam yalah, first tadi bila kau cakap pasal bintang kan, aku tertanya siapa yang dalam Cross Guild ni kan, yang akan keluarkan bounty ni. Adakah benda ni akan dikeluarkan oleh bagi sendiri, dia yang akan set benda tu, ataupun ada kru dia, atau mungkin kita ambil contoh mungkin Crocodile keluarkan. So kita rasakan Crocodile adalah strategis kat situ. And then second, apa reward dia? Sebab memang ada reward, memang dah tertulis kat situ ada reward. So aku tertanya lah reward dia macam mana. Sebab at least kalau macam marine, yelah kita nampak ada nilai dia dan sebagainya kan. So dorang ni reward daripada sudut apa? Adakah bagi akan bagi duit? Adakah bagi senjata? Sebab yalah, bisnes dia sendiri pun sebelum ni adalah bisnes senjata underground dan sebagainya. Bayangkan lepas kejatuhan Doflamingo, dia totally control underworld sekarang ni kan. Memang dia ada segala-galanya kan. Dia ada segala-galanya. Yes, walaupun status bukan dia dah tarik ke apa, tetap dia lah yang control. So dua benda aku terfikir lah. Tapi yang berbalik sebelum pasal bintang tu, aku rasa konsep simple lah Fika. Aku rasa memang sikit bintang tu, maksudnya sikit je lah level dia. Makin besar bintang tu, macam contohnya kat sini kita nampak 3 bintang kat situ paling besar. So mungkin itu dah level yang atas sikit. Lepas tu mungkin ada 4 bintang, 5 bintang, something superstar lah punya bintang kat situ. Mungkin untuk level-level yang lebih higher lah. Mungkin P sampai ke 10 pun ada.
Mana tahu. Yes, memang possible kan. Sebab yalah Marine ni pun lebih kurang macam pirate juga. Dia ada level dia kan. Kita tengok daripada level Real Admiral ke Vice Admiral ke Admiral tu sendiri, semua ni ada level tu. Yang pirate ni pun kena hati-hati. Bukan semua orang boleh pakai serang je Marine kan. Diorang pun kena hati-hati. And of course based on bounty pula, bintang dekat bounty poster tu pun diorang kena check betul lah, untuk nak tengok level mana diorang boleh pergi. Cuma itulah, again aku terpaksa ulang sebab aku rasa konsep ni sangat-sangat best untuk pirate lah. Kalau kita jadi pirate, benda ni memang sonok sebab kau boleh dapat something daripada benda tu, at least for now kan. Sebab macam contohnya bounty yang Marine keluarkan, walaupun kau pirate, kau tangkap pirate yang lain, kau pass kat Marine atau WG, kau takkan dapat bounty. Itu dah diceritakan dah sebelum ni, memang kau tak dapat. So bounty tu hanya untuk orang lain selain daripada pirate. So now pirate dah ada pekerjaan baru, boleh jadi pirate hunter macam Zoro sebelum ni bounty hunter, pirate hunter. Now pirate sendiri dah boleh jadi, because diorang deal sesama diorang. Pirate deal dengan pirate, iaitu bagi, so diorang boleh dapat reward. Memang nice gila series. Macam mana Fika? Pim, berapa bounty Ryukyu agak-agak berapa bintang dah drop sikit lah sebab case Shank tu dah drop sikit lah. 4.5 4.5 okay. Sebelum ni 5 lah kan. Admiral 5 bintang, tapi untuk dia jadi 4.5 lah. Cuma game changer tu satu benda yang aku sangat tertunggu-tunggu, macam mana apa akan jadi lagi lepas ni. Dan bila bagi letakkan bounty, dia akan sibuk dengan sistem yang baru, dengan sistem baru yang dia perkenalkan ni. Dan bagaimana pula dengan One Piece, sebab dia pun nak jadi Pirate King. So aku tak faham macam mana bagi dia akan buat sistem tu sampai ke tahap mana, macam mana Oda akan buatkan benda ni merebak. Contohnya macam, adakah siapa-siapa boleh main apply, aku nak join Cross Guild, dan ataupun bagi cakap hampa tak perlu apply, hampa just main bawa Marine, aku bagi reward. Mungkin macam tu saja. Menarik. And macam mana Oda lah ni, dia macam tengah menyusahkan lagi dia punya kerja. Oda dia tengah tambah lagi and dengan kan? Dengan segala kita relax lah. Tapi kita tak tahu tu yang menarik pasal Oda. Entahlah Pim. Di saat kita fikir final saga ni kita akan dapat jawapan, rupanya datang lagi soalan. Soalan. Macam orang tua dia tak penat. Tu nak habis dalam masa 3 tahun. Aku tak tahu nanti macam mana segala input yang dia akan bagi kat kita, Pim. Lepas ni mungkin kalau sebelum ni kita hanya karuk satu lagu, mungkin lepas ni 2 lagu. Stress punya pasal awal video, tengah-tengah video kan. Tapi sorry aku selit sikit lah. Aku just suka hype yang Oda bagi kat kita lepas saja dia break 1 bulan tu. Lepas 1 bulan tu aku suka betul hype yang dia bagi kepada kita, especially highlight yang dia berikan kepada Shanks dan juga bagilah. Kenapa aku nak sebut benda ni, sebab Roger Pirates. Okay, Roger Pirates adalah satu pirates yang actually ramai sangat-sangat orang yang nak tengok. Okay, of course kita dapat tengok sedikit tentang diorang dekat flashback Odette. That's a great thing. Terima kasih Oda sebab bagi benda tu. Aku memang happy gila dapat tengok flashback Roger, pengembaraan dan sebagainya. But I mean like, apa yang aku nak cakap sini is ramai nak tahu mana pergi kapal Oro Jackson, mana pergi ke semua kru-kru dia. Yes, kita tahu diorang semua dah dibubarkan dan sebagainya, tapi takkan macam tu je. Kita nampak relik, kita nampak relik buat apa dan sebagainya, tapi kita tak nampak bawah daripada relik dan seterusnya kan. Macam skop pegaban, Seagull, sorry aku terlupa, kecuali seorang lah, Crocus. Kita nampak lah Crocus kan, at least. So kita tertanya mana diorang semua ni. And sekarang bila Oda highlight kan awal-awal ni, untuk Apprentice 2 youngster yang masa awal-awal ada, iaitu bagi dengan Shanks. Oda hype kan Shanks, Oda hype kan bagi. Lepas tu keluar pula soalan dengan Flame Mark. Seolah macam nak merujuk, based on apa yang kita discuss lah kan Fika sebelum ni, macam nak merujuk pula ke another Roger Pirates. Adakah now is the time untuk Roger Pirates tu muncul? Aku macam shit. Excited gila kan. Dia macam sediakan satu track. Apa benda segala apa yang aku tengah bawa, aku tengah tunjuk dekat Ampol sekarang ni, last kali dia kecilkan track tu untuk kita fokus dekat Pirate King. Sebab ni satu-satunya kru yang dah sampai ke Last Tale. So jalan lepas ni dia akan Pim style gila Pim. Kalau ini, macam tu memang style gila. Betul tu. Kalau ini plan Oda, ini apa yang dia nak, apa yang dia build up sekarang ni, aku memang lost gila macam serius Fika. Sebab aku
aku yakin macam mana pun dia kena keluarkan balik diorang. Dia kena keluarkan balik Oro Jackson dan sebagainya, sebab terlalu misteri kan. Kapal satu-satunya kapal yang dah reach Laugh Tale, kapal yang dinaiki oleh King of Pirate, kapal yang membawa Roger untuk jadi King of Pirate ke Laugh Tale, takkan vanish macam tu je. Mesti ada somewhere yang macam-macam ada pun mesti akan muncul balik lah. At least termasuk kru-kru dia. Dude, kan? where are they, man? Takkanlah diorang takkanlah diorang give up macam tu je, Fika. Takkanlah give up macam tu je kan. Mesti ada role. Macam Crocus kita tahu role dia apa, dia jaga tempat tu. Macam Relic pun kita nampak role dia buat apa dekat Sabaudi dan sebagainya. Everyone must have a role. Impossible lah untuk Oda macam nak guna kan? habiskan karakter macam tu je. Crocus dekat Grand Line kan. Masuk Grand Line, pintu masuk Grand Line. Lepas tu Rayleigh untuk memastikan kapal tu boleh teruskan ke New World kan. Coating, dia buat tugas coating tu kan. Style Pim, aku suka. So adakah kita nak tutup perbincangan mengenai Cross Guild ni dengan apa yang kita sembang tadi mengenai Crew Roger, yang mana Oda mulakan first saga ni dengan 2 orang apprentice dan Oda nak teruskan perjalanan ni. So guys, masanya sampai di sini saja dulu. Pim, ada apa-apa nak tambah? Kita pun kita boleh cakap apa yang kita boleh cakap sekarang lah, based on apa yang kita tahu kan. Tapi of course nak cerita lebih tu pun kita kena, we need more information, that's for sure. Tapi based on apa yang ada ni pun dah cukup menarik. So memang tak sabar lah untuk tunggu apa yang datang. So Pim, ada nak sebut apa-apa pasal ni kita punya gathering? Okay guys, so sini ada sedikit pengumuman. Tadi cerita pasal Cross Guild tadi dah settle. Ni cerita pasal benda lain. Ni kalau tadi cerita pasal bagi, ni cerita pasal Shanks. Sebenarnya okay Pim, aku bagi peluang kat hang lah Pim untuk umum, sebab memandangkan Pim adalah kami punya orang yang paling bertekun lumus untuk biggest project YouTuber ni. So Pim, silakan Pim. Aku hanyalah orang kata mercenaries lah untuk organisasi ni. Aku acah-acah krokodil lah sikit. Strategis. Okay, so guys, untuk yang aku dah pernah discuss benda ni dekat channel aku mostly, so aku sedih sikit dekat untuk channel The Show. Untuk yang tak tahu, especially untuk subscriber The Show, viewers The Show, so on 24th of September bulan depan 24 hari Sabtu, kita nak buat satu gathering. Okay, so gathering ni adalah daripada satu aliansi YouTubers One Piece Malaysia. So basically kita ada 11 orang. So 11 orang ni sekarang memang confirm lah semua akan ada kat sana, termasuk Tuan channel ni sendiri. Memang aku lega betul nak datang kan. Kalau tak datang nanti korang semua attack lah dia. Macam kenapa tak datang kan. Okay, so we would like to have a gathering on that date. So activity dia adalah menonton filem Red, iaitu filem One Piece punya movie lah kan. So kita orang tengah book satu hall yang kalau ikutkan for now capacity dia agak kecil. Bila dah sebar kan sebelum ni, dia punya permintaan tu, dia punya hype tu besar lah pula. Dah orang kata tak muat dah sebenarnya. Daripada apa yang kita kira-kira sebenarnya dah tak muat dah lebih hype tadi. So kita tengah cuba lagi untuk dapatkan hall yang lebih besar. So untuk pergi gathering ni adalah free. So setiap channel, 11 channel ni semua ada allocate tiket masing-masing. So korang just stay tune je dengan channel masing-masing punya announcement. Semua tiket ni akan dibagi melalui EGA, iaitu giveaway. So korang boleh datang secara free. Dalam masa yang sama, korang boleh juga pergi dekat community. Aku post, nanti aku akan suruh Fika pun akan post juga. The Show, Webro pun ada post sebelum ni. Kita ada satu form lagi yang kita nak collect data berapa ramai orang yang sanggup pula nak bayar untuk make sure diorang dapat hadir. Sebab yelah, bila kita cakap pasal GA, boleh katakan macam luck jugalah kan, 50-50. Kalau dapat datang, kalau tak dapat nanti tak dapat datang pula. Tapi memang ramai yang tanya aku macam, aku nak pergi juga, aku sanggup bayar semua benda. So yes, ramai. Aku cakap korang sekarang, we got 70 people. Kita dah ada 70 orang yang sign, yang bagi tahu memang nak bayar and nak datang. Aku tak paksa, okay? Again, aku tak paksa. Kalau boleh, kita orang tak nak pun duit korang, sebab benda ni sepatutnya bagi free. Tapi itulah, memang macam ni pula aku nak cakap untuk orang yang nak betul-betul nak datang kan. So if you are willing to pay, kami okay sajalah kan. Tapi itulah, isu dia sekarang ni, kita kekurangan seat. So still in the discussion lah dengan pihak wayang untuk kita tambah lagi hall. So finger cross, bukan bermaksud korang isi form yang nak bayar ni memang betul-betul dapat. Dia pun macam GA juga kan, 50-50 untuk dapat GA, 50-50 juga untuk dapat tiket untuk beli, untuk confirm dengan seat.
that's it. So anything just stay by. Nanti kita orang akan umum lah by time to time. Sebab lambat lagi pun bulan depan, sekarang baru 17 hari bulan, tu 24 kan, tu lambat lagi. So just stay tune lah. So tu kami punya biggest project dan kami punya first project sebenarnya, first gathering. Dan gathering ni ada bersebab lah, kita nak tengok wayang, kita nak tengok filem rap, dan apa yang istimewanya adalah hall tu adalah geng kita semua macam tu. So stay tune. Dan untuk video ni sampai di sini saja dulu. Macam biasa, kami akan terus sajikan konten-konten yang berkualiti untuk sajian anda dan bagi manfaat untuk komuniti One Piece. You guys sangat-sangat awesome. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.